Baik, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Anisia Dolus. Terfokus, tunai tanggungjawab sebagai pemilih pada PRU DUN Sabah ke-17. Teruskan. Ya, Otto. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, kesedaran orang ramai terhadap kepentingan melaksana tanggungjawab sebagai pemilih semakin meningkat. Ia peluang penting kepada rakyat untuk menentukan masa depan negeri. Tinjauan di sekitar Kota Kinabalu mendapati rata-rata pengundi berdaftar menyedari bahawa mengundi merupakan kewajipan setiap warga negara. Kita harus menjalankan kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia untuk melaksanakan pengundian negeri Sabah yang akan datang ini. Ia menjadi satu kewajipan kepada semua rakyat Malaysia. Kalau kita tidak mengundi, rasanya sangat rugi kerana kita diberi peluang untuk memilih pemimpin yang berkebolehan untuk masa depan rakyat sendiri. Mengundi sebagai orang muda sekarang, untuk yang sekarang lah kita perlu mengundi, tentukan kita punya siapa-siapa pemimpin yang kita pilih untuk masa depan generasi yang akan datang. Ini hak rakyat sendiri, jadi ini peluang yang kerajaan sudah kasih serang. Jadi masa undi, pergilah undi. SPR menetapkan 15 November ini sebagai hari penamaan calon PRU DUN Sabah ke-17. Rakyat negeri di bawah Bayu akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih 29 November ini. Manakala pengundian awal pada 25 November. Justru kesedaran rakyat menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih membuktikan kematangan mereka menjadikan Sabah negeri yang aman dan maju untuk generasi yang akan datang. Sabah berada pada landasan tepat dalam usaha merealisasikan potensi ekonomi biru sebagai pemangkin pembangunan negeri. Penjenaan tenaga di laut menggunakan teknologi penukaran tenaga terma laut OTEC antara potensi yang menampakkan perkembangan positif dalam tempoh kurang 2 tahun. Perinciannya bersama Doni Ijom dalam Aspirasi Bayu. OTEC ini, we are the first state, could be the first state in Southeast Asia yang ada undang-undang kita lulus. Karena ini dia lebih daripada oil and gas punya harta. Kesungguhan kerajaan negeri membangunkan OTEC boleh dilihat menerusi enakmen penukaran tenaga haba lautan 2024. Enakmen itu membolehkan Sabah melalui Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS mengawal aktiviti penerokaan, pembinaan dan operasi fasiliti OTEC. 3 perjanjian telah ditandatangani bagi kajian kebolehlaksanaan OTEC di perairan Kalumpang Tawau. OTEC ini merupakan satu teknologi yang tinggi dan baru diperkenalkan, dan tentunya elemen-elemen seperti kos pembinaan, kelestariannya, kepakarannya yang begitu cukup tinggi. Jadi perkara-perkara ini harus dilihatlah. OTEC memanfaatkan perbezaan suhu antara permukaan laut yang lebih panas dan air laut yang lebih dalam dan lebih sejuk untuk menghasilkan tenaga elektrik. Teknologi ini juga mampu menghasilkan produk bernilai tinggi seperti hidrogen hijau, air mineral premium dan air industri. Ia juga berpotensi menyelesaikan beberapa masalah dalam sektor tenaga, khususnya dalam konteks tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui. Tenaganya itu berterusan selagi air laut itu tidak kering, ya. Dan juga sumber yang berdaya tahan dan pengurangan kepada bahan bakar fosil. Contohnya penggunaan diesel, arang batu sebagainya tentunya akan menyebabkan ini pencemaran. Dan yang paling penting lagi pada saya ialah apabila OTEC ini dibangunkan, tentunya sekali akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak di negeri Sabah ini. Sekiranya menjadi kenyataan, OTEC mampu menyumbang 20,000 megawatt kepada penjenaan tenaga elektrik di Sabah. Bagi merealisasikan pembangunan OTEC, misi pelaburan turut diadakan khususnya ke China, Jepun, Australia dan negara-negara Eropah bagi menarik penyertaan pelabur.
Penjenaan tenaga menggunakan teknologi OTEK hanya merupakan sebahagian kecil daripada potensi ekonomi biru berasaskan lautan. Dan jika dieksploitasi dengan strategi dan dasar yang strategik, manfaatnya amat besar kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi negeri. Laporan Doni Ijom, RTM. Fiesta Kesenian dan Kebudayaan Jabatan Penjara Malaysia menjadi medium terapi serta pembangunan sahsiah diri dalam kalangan prospek selain mencungkil bakat dan mengekspresikan emosi serta kreativiti secara positif. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Tay Hock Soon berkata, program seumpama mencerminkan pendekatan pemulihan koreksional, jabatan penjara yang harmoni dan mampu menepis persepsi negatif masyarakat terhadap institusi berkenaan. Pendekatan pemulihan, mereka ni telah diberi satu didikan dan juga semangat yang boleh kita panggil ekspresikan dalam konteks seni dan budaya itu sendirilah. Sebab kita tengok dari segi untuk pemupukan disiplin, kerjasama dan semangat patriotik itu diserapkan dalam sajak, puisi dan juga teater itu sendiri. Beliau ditemui pemberita sempena Fiesta Kesenian dan Kebudayaan Zon Sabah dan WP Labuan 2025 di Sandakan. Kesedaran berbahasa Melayu turut diterapkan dalam kalangan prospek sekaligus memanfaatkan bakat mereka meskipun dalam ruang terhad. Walaupun dalam penjara mereka ada kesedaran berbahasa Melayu dan apabila dilatih mereka dapat memanfaatkan kemahiran berbahasa. Dalam penjara ternyata mereka ada bakat yang orang luar penjara pun tak ada. Jadi satu kelebihan juga bagi mereka dengan ruang yang terikat tapi dapat menonjol kemahiran. Sangat diberi perhatian oleh pegawai penjara sendiri, terutamanya daripada PPI, unit agama. Semua tu bagi kami nasihat, motivasi untuk kami sentiasa berada dalam dunia yang lebih baik. Selama saya di sini, saya banyak pelajarilah. Salah satunya daripada salah satu pertukangan, macam-macam lah. Dan penjara juga dia bagi modal kami di dalam penjara ni, macam ada satu kursus SLDN. Jadi dalam masa sebulan tu dia akan bagi kami gaji selama 500. Jadi gaji itu kami boleh bawa keluar buat modal. Penjara wanita Kota Kinabalu dinobatkan Johan keseluruhan fiesta ini, diikuti penjara Lahad Datu di tempat kedua dan penjara Sandakan ketiga. 89 prospek menyertai pertandingan yang menampilkan teater musikal, puisi, syair dan sajak. Kerjasama ekonomi antara Sabah dan Indonesia terus diperkukuh dengan penyertaan 45 usahawan Sabah ke Expo Perdagangan Indonesia. Penyertaan itu membuka peluang jalinan baharu antara usahawan kedua-dua pihak, termasuk pemeteraian beberapa MOU bernilai jutaan ringgit dalam pelbagai sektor perdagangan. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Norman Effendi berkata, MOU akan memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia, khususnya Sabah. Ia melalui pelbagai bentuk kerjasama termasuk perdagangan sempadan dan pembangunan ekonomi. Ya, tentunya saya ingin agar hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya Sabah dan Indonesia makin baik ya. Hubungan ekonomi juga makin meningkat, border trade itu semakin baik ya. Harapan besar saya tentunya manfaatnya tentunya hubungan baik Indonesia dan Malaysia itu akan semakin terjalin. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Antara MOU dimaterai termasuk perjanjian perdagangan bernilai 6 juta ringgit serta kerjasama antara Tenem Chinese Chamber of Commerce dan sebuah syarikat Indonesia bagi pembekalan biji kopi Indonesia ke Sabah. Kerjasama itu turut membuka ruang perkongsian kepakaran dalam penghasilan kopi berkualiti tinggi. Prosiding inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir. 27 daripada 35 saksi kanak-kanak dalam prosiding inkuest tersebut telah selesai memberi keterangan bersumpah di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu.
Kesemua prosiding melibatkan saksi kanak-kanak ini dijalankan secara tertutup mengikut Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 bagi melindungi identiti saksi. Semasa prosiding ini, saksi kanak-kanak wajib ditemani seorang pendamping. Hari ini, 2 saksi kanak-kanak memberi keterangan bersumpah. Pasukan pegawai pengendali kes inquest ketika dihubungi pemberita memberitahu kesemua saksi kanak-kanak dan pendamping memberi kerjasama sepanjang proses prosiding berjalan. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto dalam berita wilayah. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Otto. Baik, terima kasih. And langsung dari Sabah.